Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian, bersuka kembali langsung dari Parlimen. Hari ini hari pertama minggu keempat persidangan Dewan Rakyat bagi mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen yang ke-14. Seperti biasa hari Isnin, Dewan akan bermula dengan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan selama 1 jam dari pukul 10 sehingga pukul 11 pagi nanti. Antara soalan-soalan yang bakal dibangkitkan ketika sesi pertanyaan bagi jawab lisan adalah soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Batu, Prabakaran Parameswaran kepada Menteri Belia dan Sukan. Beliau mahu kementerian menyatakan apakah rancangan dan inisiatif pihak kementerian bagi membantu para belia untuk menaik taraf hidup mereka agar Malaysia mampu melahirkan belia yang lebih produktif. Juga soalan yang akan dibangkitkan hari ini adalah soalan daripada Ahli Parlimen Padang Terap, Datuk Seri Makzir Khalid, yang meminta Menteri Kanan Kerja Raya menyatakan adakah kerajaan berhasrat untuk berunding kembali dengan syarikat konsesi lebuh raya untuk mengambil alih konsesi lebuh raya di negara ini, kerana sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan PH menyatakan bahawa kos yang diperlukan untuk tujuan tersebut adalah kurang daripada 29 bilion ringgit. Juga soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kuantan, Fuziah Saleh, kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Beliau meminta Yang Berhormat Menteri menyatakan status kerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM untuk menangani gejala asap rokok sekunda atau second hand smoke oleh ibu bapa yang merokok yang kini semakin berleluasa dan menjejaskan kesihatan ahli keluarga yang lain. Dewan juga akan mendengar jawapan daripada Menteri Kanan Kerja Raya mengenai soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Igan, Ahmad Joni Zawawi. Beliau meminta Yang Berhormat Menteri atau Timbalan Menteri menyatakan apakah tindakan yang diambil oleh kementerian terhadap syarikat kontraktor yang gagal menyediakan pelan pengurusan trafik ataupun TMP yang menjadi punca kemalangan, dan sejauh manakah pemantauan dibuat bagi memastikan pematuhan TMP khususnya di Lebuh Raya Pen Borneo, Sarawak. Saudara, selain mengikuti kami di TV1 dan juga saluran berita RTM, kami juga boleh diikuti menerusi platform syara dalam talian di www.myclick.rtm.gov.my atau beberapa lagi platform syara dalam talian lain seperti yang tertera di kaca TV anda. Minggu lalu, selama 8 hari, perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 telah pun berlangsung dari 9 hingga 12 November, 16 hingga 19 November. Hari ini, esok dan lusa iaitu 23 hingga 25 November akan berlangsung sesi jawapan balas daripada Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan susulan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat dasar, dan pada 26 November nanti akan berlangsung perbahasan peringkat jawatan kasa selama 11 hari dan akan bersambung pada 30 November sehingga 3 Disember, 7 hingga 10 Disember dan juga 14 dan 15 Disember ini untuk perbahasan rang Undang-Undang peringkat jawatan kuasa. Baik, antara soalan-soalan lain juga yang akan menjadi tumpuan ketika sesi pertanyaan jawab lisan hari ini adalah soalan kepada Menteri Perpaduan Negara mengenai jumlah geran wang yang telah disalurkan kepada kumpulan sasaran selepas kerajaan memperuntukkan geran wang tersebut kepada unit transformasi India Malaysia Mitra. Baik saudara, kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti jawapan daripada Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Kira-kira 5 tahun dahulu, mantan Menteri Besar Perak, sekarang Adun Pangkor, mula berjuang untuk menjadikan Pulau Pangkor sebagai pulau bebas cukai. Benda-benda yang baik ini telah diteruskan oleh Yang Amat Tambun yang terus memperjuangkan ini, dan alhamdulillah pada 1 Januari tahun ini Pulau Pangkor telah jadikan sebuah pulau bebas cukai. Masa depan Pangkor adalah amat baik dengan pengisytiharan tersebut. Pada 15 September lalu saya berkesempatan berkunjung ke Pangkor dan melawat ataupun pergi ke restoran Pak Din di Teluk Kecil, dan beliau amat gembira dengan perniagaan yang meningkat. Masa itu belum PKPB lah, sekarang mungkin ada merosot sedikit. Jadi Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Amat Tambun untuk makluman yang berhormat. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah meluluskan 15 juta ringgit untuk mereka bentuk dan kerja-kerja awalan naik taraf, membesar dan membangunkan semula kompleks terminal jeti di Pulau Bebas Cukai Pangkor. Pada tahun depan, 7 juta ringgit telah pun diperuntukkan. Ini adalah untuk reka bentuk dan kerja-kerja awalan merangkumi jeti utama penumpang dan juga jeti kargo di Pulau Pangkor. Datuk Yang Di-Pertua,
mengenai permohonan memendekkan tempoh duty free daripada 48 jam ke 24 jam, seperti yang Amat Tambun sedia maklum, Kementerian Kewangan sudah pun menulis surat kepada Kajian Negeri Perak menyatakan bahawa pada masa ini ia tidak dapat dipertimbangkan kerana kalau diluluskan, layanan sama harus diberikan kepada 3 pulau yang lain, iaitu Labuan, Tioman dan juga Langkawi. Untuk makluman Datuk Yang di-Pertua, tempoh 48 jam itu ditetapkan ya, untuk membolehkan pelancong meluangkan masa lebih di Pulau Bersukai dengan itu memberi faedah ekonomi yang lebih kepada pengusaha-pengusaha lain termasuk restoran, hotel dan tempat-tempat penginapan yang lain. Jika dipendekkan pada 24 jam, kesan limpahan ekonomi itu tidak sebesar sekiranya pelancong tinggal 2 hari ataupun 48 jam di Pulau Pangkor. Dalam mesyuarat pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara pada 16 November lalu yang dihadiri bersama oleh Yang Amat Tambun, perkara ini dibangkitkan sekali lagi oleh Yang Amat dan jawapan oleh Yang Amat Menteri Kewangan yang juga menjadi ahli mesyuarat. Permohonan Yang Amat Tambun ini akan ditimbangkan oleh Kementerian Kewangan. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan, Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Tentunya rakyat negeri Perak amat bersyukur dan berterima kasih di atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Namun, Datuk Yang di-Pertua, pada masa ini penduduk tempatan di Pulau Pangkor perlu melalui jeti penumpang yang begitu sesak dengan para pelancong, terutamanya pada hujung minggu untuk urusan harian keluar masuk. Dan bagi mengatasi masalah ini, apakah kerajaan akan mempertimbangkan kelulusan tempat pendaratan yang sah ataupun legal landing place dengan izin di jeti Sungai Pinang Kecil untuk memudahkan urusan para penduduk tempatan? Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, cadangan Yang Amat Tambun iaitu menjadikan legal landing point LLP ataupun pendaratan yang sah bagi jeti di Sungai Pinang Kecil sudah dibangkitkan dengan kerajaan, dan pandangan awal kerajaan sudah pun maklumkan mengikut pihak kastam ini akan menimbulkan masalah kawalan khususnya berkaitan dengan penyeludupan. Apapun kita cukup faham bahawa jeti yang ada hari ini sesak dengan penumpang, khususnya hari cuti umum. Oleh demikian ada keperluan untuk mengkaji perkara ini secara keseluruhan. InsyaAllah kita akan berbincang dengan Kajian Negeri Perak bagaimana boleh kita lihat semula keputusan telah dibuat Jabatan Kastam. Dan 2 perkara yang perlukan, yang pertama kelulusan daripada Kastam, yang kedua mungkin memerlukan sedikit peruntukan tambahan untuk membaiki jeti yang mungkin sudah lama ditinggalkan itu. Jadi insyaAllah kita akan lihat semula keputusan ini. Kita akan merujuk permohonan ini kepada Kementerian Kewangan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Tuan Cha Ki Chin. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan kedua. Silakan, Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Rasah di atas soalan yang ditanyakan. Umum untuk makluman dari Yang Berhormat, kerajaan mengambil maklum berhubung dengan keperluan untuk pembinaan jalan lingkaran tengah Seremban, terutama di Parlimen Rasah, bagi mengatasi masalah lalu lintas di Bandar Seremban. Untuk makluman Yang Berhormat selanjutnya, cadangan menyiapkan baki kerja projek ini pernah diangkat kepada agensi pusat di bawah rancangan Malaysia ke-11, iaitu Rolling Plan 1 dan Rolling Plan kedua, tetapi tidak diluluskan pada masa itu. Kementerian akan meneliti semula cadangan projek ini sekiranya ianya memenuhi keperluan teknikal untuk dibina dan disenaraikan dalam Rolling Plan rancangan Malaysia yang ke-12 yang akan datang. Dan kelulusan projek ini adalah bergantung kepada agensi pusat berdasarkan keutamaan dan kedudukan kewangan semasa kerajaan. Ya. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang menjawab soalan ini. Saya memang kita sedia maklum ketika di permulaan AMK 11 pernah dikatakan bahawa jalan ni akan disambung daripada Labu ke Taman Bukit Galena dan seterusnya ke Templer, sebab itu memang jajaran asal untuk
Jalan Lingkaran Tengah Seremban pada asalnya. Cuma kerana mungkin ada sebab-sebab tertentu yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tersebut, ingin saya tegaskan, keperluan untuk Jalan Lingkaran Tengah ini disempurnakan keseluruhannya amat mustahak. Dan saya percaya Yang Berhormat Timbalan Menteri sendiri antara pengguna yang mendapat manfaat daripada jalan ini untuk balik ke kawasan ialah tempat duduk Yang Berhormat Timbalan Menteri sendiri. Jadi saya mohon, apakah sebabnya, apakah kekangan, saya nak tahu, sebab rakyat nak tahu, apakah kekangan yang menyebabkan agensi tidak dapat meluluskannya ketika IMK 11 dan apakah faktor-faktor tersebut dapat diatasi ataupun dipenuhi supaya dalam IMK 12 kita dapat memulakan projek khasnya daripada Labu ke Galena dan seterusnya ke Templer, ikut jajaran asal yang sebenarnya saya percaya telah digaris ataupun disusun atau ketika IMK 10 lagi. Jadi saya mohon satu jawapan yang positif daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, sebab Yang Berhormat Timbalan Menteri cukup faham, cukup arif tentang jalan Lingkaran Tengah Seremban ini. Terima kasih. Silakan Wan Negeri jawab. Silakan jawab. Wan Negeri jawab soalan Wan Negeri. Terima kasih sekali lagi Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat, terima kasih kepada soalan tambahan itu. Saya bersetuju daripada Labu ke Galena itu adalah merupakan perancangan jajaran asal projek ini, tetapi memandangkan kos, kita tidak ada masalah dari sisi projek ini untuk diangkat, tetapi cuma dari segi keutamaan jika dibandingkan kos untuk membuat jajaran ini menelan belanja yang agak besar. Untuk fasa 3B 1/3 ini anggaran kos adalah 1.5 bilion, termasuk pembinaan beberapa jambatan, jadi flyover di 2 persimpangan bertingkat. Jadi apabila projek ini dibandingkan dengan keperluan projek-projek lain dari segi keutamaan, kerajaan meletakkan ada keperluan lain yang lebih utama untuk diberikan. Saya setuju jalan ini juga, saya pribadi menggunakan kemudahan jalan ini dan sangat memerlukan sekiranya projek ini dapat diluluskan, dan insyaAllah kita akan cuba mohon supaya perkara ini dapat diteliti semula dan dipertimbangkan pada masa yang akan datang. Yang Berhormat. Ya. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Robert Lawson Chuat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Silakan. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Betong yang bertanya. Tuan Yang Dipertua, terdapat sebanyak 9 buah syarikat franchisor yang berasal dari negeri Sarawak serta miliki 98 buah outlet di seluruh Malaysia dan 83 buah outlet daripada jumlah berkenaan beroperasi di Sarawak. Salah satu daripada jenama franchise Sarawak itu iaitu Sugarban juga telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa melalui 11 buah outlet di luar negara, iaitu di Brunei 9 buah outlet, di Australia sebuah outlet dan Bangladesh sebuah outlet. Selain itu, terdapat 8 franchisor lain daripada jenama tempatan dan antarabangsa yang membuka 16 outlet di Sarawak. Industri franchise di Sarawak telah mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat dan menyumbang kepada peningkatan sosioekonomi rakyat setempat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna giat membuat promosi secara berterusan bagi membangkitkan kesedaran dan penglibatan usahawan muda dalam bidang franchise. Siri Jelajah Franchise Bay yang diadakan di seluruh negara turut digerakkan untuk menggalakkan penyertaan masyarakat, golongan usahawan serta para pelajar IPTA dan IPTS. Tuan Yang Dipertua, bagi menjawab soalan kedua yang diajukan oleh Yang Berhormat Betong, kerajaan menyediakan skim pinjaman kecil franchise ataupun SPKF
yang menawarkan pembiayaan sehingga RM50,000 bagi membantu kemasukan golongan muda ke dalam industri franchise ini. Melalui skim ini, mereka berpeluang untuk menceburi bidang perniagaan dengan menjalankan perniagaan franchise mikro dan mampu milik yang ditawarkan oleh franchisor. KPDN HEP berpandangan bahawa masih terdapat banyak ruang dan peluang untuk mengembangkan industri franchise bukan sahaja di negeri Sarawak bahkan di seluruh negara, dan akan terus mempergiatkan lagi aktiviti mempromosikan dan mengembangkan industri franchise ini di peringkat domestik dan juga di antarabangsa. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya. Bagaimanakah inisiatif Belanjawan 2021 dapat membangunkan franchise mikro dan franchise mampu milik di negeri Sarawak serta membantu peluang pekerjaan di negeri Sarawak? Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan. Terima kasih Yang Berhormat Betung yang bertanya. Tuan Yang Di-Pertua, dalam Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan, telah diperuntukkan RM5 juta bagi pengembangan franchise mikro dan franchise mampu milik. Dan pembangunan franchise mikro ini dan franchise mampu milik adalah bagi golongan B40 dan M40. Jadi selaras dengan konsep franchise untuk semua, kita melihat pembangunan franchise perlu dilihat secara komprehensif dan bermanfaat kepada golongan B40 dan M40 ini. Pembangunan franchise mikro dan mampu milik bukan sahaja tertumpu kepada di negeri Sarawak sahaja, tetapi kepada seluruh Malaysia seperti telah saya sebut tadi. Jadi KPDN HEP sedang mengadakan konsensus bersama beberapa institusi pembiayaan dan Persatuan Franchise Malaysia MFA dalam merealisasikan matlamat belanjawan ini. Jadi KPDN HEP juga telah mengadakan perbincangan bersama beberapa jenama syarikat franchise agar terlibat dalam bidang ini dan agar membangunkan idea franchise mikro dan mampu milik. Dan Kementerian KPDN HEP akan mewar-warkan pelaksanaan inisiatif ini setelah atau prosedur tata cara pelaksanaan dimuktamadkan nanti. Dan betul sedikit lagi, berdasarkan yang kita panggil LTPF ataupun laporan tahunan perniagaan franchise yang telah dikemukakan kepada kementerian oleh syarikat franchise, terdapat 91 franchisee yang memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Sarawak, dan ini banyak membantu misalnya dari segi peluang untuk yang bekerja di outlet-outlet ini. Ada yang menerima gaji sebulan RM100,500, gaji pokok dan allowance dan sebagainya. Yang dari segi ini saja sebulan di Sarawak RM1,365,000 untuk gaji-gaji yang bekerja di outlet-outlet ini dalam satu bulan untuk memanfaatkan kepada ekonomi di negeri Sarawak melalui program ini. Dan peluang dan ruang untuk kita mengembangkan ini agak luas. Jadi inilah satunya nanti objektif kementerian untuk membantu supaya industri franchise ini dapat kita bawa ke tingkat yang lebih lagi seperti mana yang diminta juga oleh Yang Berhormat Betung tadi. Sekian saja. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tuan Prabhakaran. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih atas soalan Yang Berhormat Batu yang saya kira bertepatan dengan cabaran semasa. Izinkan saya menjawabnya bersama-sama soalan daripada Yang Berhormat Kota Belud dan Yang Berhormat Gelugur bertarikh 2 Disember 2020 kerana perkara yang dibangkitkan saling berkaitan.
Cabaran sosioekonomi yang dihadapi oleh generasi muda, kita kesan pandemik COVID-19 dijangka akan berterusan sehingga tahun hadapan. Bermula tahun ini, untuk jangka pendek dan sederhana, Kementerian Belia dan Sukan telah melancarkan inisiatif seperti berikut. Pertama, pelaksanaan program MyGig bertujuan meningkatkan keterlibatan belia untuk bekerja dalam ekonomi gig bagi menjana pendapatan sama ada secara sambilan atau sepenuh masa. Bermula dengan 2,000 orang belia berumur 18 hingga 40 tahun pada tahun ini. MyGig Service menyediakan akses untuk menjana pendapatan melalui platform-platform dalam talian seperti Foodpanda, Grab, Lalamove dan sebagainya. MyGig Service dijalankan dengan kerjasama MDEC menggunakan platform sedia ada iaitu e-Rezeki. MyGig Digital Freelance yang berfungsi di atas platform MDEC bernama Glow menyediakan peluang kepada belia yang memiliki beberapa kemahiran dan kepakaran tertentu seperti copywriting, data entry, recruiting, content writer, web designing dan sebagainya. Setelah menjalani latihan selama 2 hari, peserta boleh membida kerja dengan izin project bidding di upwork.com dan freelancer.com. Melalui kolaborasi rentas Kementerian juga telah menyediakan tawaran baru iaitu Skim Perantisan Nasional SPN yang dijangka menyediakan lebih 10,000 peluang pada tahun 2020. Kerjasama Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Kerja Raya ini menawarkan jaminan pekerjaan yang melibatkan penempatan selama 6 bulan di syarikat dan organisasi terlibat. Selain daripada pengalaman bekerja, perantis juga mendapat peningkatan kemahiran, upskilling, latihan semula, reskilling dan silang kemahiran, cross-skilling, antara soft skills dengan izin untuk meningkatkan profil dan kebolehan pasaran mereka. Institut Latihan dan Kemahiran Belia Sukan melalui kerjasama Kementerian Pertanian turut melatih agropreneur muda. Ini termasuklah untuk pertanian bandar dan luar bandar. KBS juga melatih usahawan muda dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta menawarkan sokongan modal daripada tekun nasional di bawah penjana. KBS juga membangunkan sistem MyBelia sebagai single landing page atau one-stop center untuk memudahkan akses kepada seluruh inisiatif dan tawaran yang telah disediakan oleh kerajaan dan bukan kerajaan. Melalui belanjawan 2021 juga, dijangka 50,000 orang belia akan mendapat peluang perantisan dan sekurang-kurangnya 35,000 belia berpeluang mendapat pekerjaan secara kontrak di bawah program Short Term Employment Program ataupun MyStep. Dasar Belia Malaysia akan terus memandu kerajaan untuk terus memperkasa potensi sebenar belia Malaysia demi melahirkan kalangan belia yang lebih produktif, berinovasi, berdaya saing dan mampu menepani cabaran-cabaran pasca COVID-19 dan juga di masa-masa mendatang. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih Timbalan Menteri untuk jawapan. Soalan tambahan saya berkaitan dengan bola sepak di mana industri sukan utama di Malaysia. Keadaan COVID di luar negara yang lebih parah tetapi masih tetap menjalankan liga dan mematuhi SOP. Malah di Eropah mereka bergerak dari satu negara ke negara lain meskipun dilanda dengan izin third wave. Speaker. Di Malaysia, berdepan wabak COVID-19, adakah harus bagi perlawanan bola sepak, contoh Liga Premier ataupun Liga Super, diteruskan seperti beberapa negara terkemuka di luar sana? Jika ya, apakah kementerian akan mengeluarkan SOP tertentu yang akan diperketatkan lagi? Atau jika tidak, bagaimana kementerian ingin memastikan kualiti dan peningkatan pasukan bola sepak di Malaysia? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu. Soalan ini tidak berkait langsung dengan soalan. Walau bagaimanapun, saya jawab ringkas. Sukan Yang Hormat. Sukan. Ya, Kementerian Belia dan Sukan sentiasa mendapat pandangan dan juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Dan sebarang keputusan dibuat adalah berdasarkan keputusan MKN dan KKM yang mana buat masa ini kita pun tahu sebarang perlawanan bola sepak hatta Liga Piala Malaysia pun kita sudah batalkan kerana wabak COVID-19. Walau bagaimanapun kita akan membantu industri sukan seperti mana telah kita bantu pada tahun ini melalui contohnya inisiatif ataupun geran prihatin sukan yang kita bantu semua operator sukan yang terjejas akibat COVID-19. Walau bagaimanapun untuk sama ada kita langsungkan perlawanan tersebut dalam masa mendatang itu tertakluk kepada keputusan MKN dan KKM. Dan KBS sentiasa bekerjasama untuk membantu kita meneruskan agenda Malaysia menjadi negara sukan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid.
Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 5. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Padang Terap. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman anda Yang Berhormat, kerajaan pada masa ini masih mengkaji dan meneliti option ke atas pengurusan lebuh raya bagi tujuan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh kerajaan dan diimbangkan dengan keperluan pengguna lebuh raya. Pada masa yang sama, bebanan kewangan kepada kerajaan terhadap option ini akan dipertimbangkan dan akan mengambil kira impak kepada ekonomi, keyakinan pelabur dalam dan di luar negara terhadap kerajaan serta kemampuan kewangan kerajaan secara keseluruhannya. Memorandum Jemaah Menteri MJM bersama hala 7 industri lebuh raya betul di Malaysia di antara Kementerian Kerja Kementerian Kewangan dan unit kerjasama awam swasta, Jabatan Perdana Menteri dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri untuk dipertimbangkan dan kelulusan pada pertengahan Disember tahun ini untuk tujuan yang dimaksudkan. Soalan tambahan. Datuk Yang di-Pertua, soalan tambahan saya berkaitan dengan Lebuh Raya Plus. Kalau kita tengok konsesi yang diputuskan di zaman kerajaan PH 2020 hingga 2058, iaitu selama 38 tahun sehingga tahun 2058. Dan apakah kerajaan yang ada sekarang ini akan mengkaji balik keputusan yang telah dibuat itu, ataupun keputusan ini belum ditandatangani? Sebab kalau tak salah saya, ianya diumumkan pada bulan Januari tahun 2020 ini. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Padang Terap di atas soalan tambahan tadi. Untuk makluman Yang Berhormat, sebagaimana Yang Berhormat sebutkan tadi, perjanjian yang berkaitan dengan PLAS ini adalah antara perkara yang sedang diteliti kerana dalam isu yang melibatkan tol ini banyak perkara-perkara sensitif yang perlu dipertimbangkan. Contohnya dari segi kenaikan harga dan tempoh konsesi untuk diimbangkan di antara beban hutang kerajaan, termasuk beban rakyat dan juga tanggungan oleh konsesi. Jadi bagi PLAS, antara perkara yang dipertimbangkan yang perlu diteliti termasuk juga syarat unjuran revenue di antara PLAS dan juga perjanjian, di dalam perjanjian di antara PLAS dan juga kerajaan. Bagi untuk makluman Yang Berhormat, untuk perjanjian yang melibatkan PLAS ini sedang dalam perbincangan dan masih belum diputuskan pada setakat tarikh hari ini. Terima kasih. Yang Berhormat Puan Hajah Fuzia binti Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang Tua. Soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat menanyakan soalan tentang rokok sekunder. Untuk makluman, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terlibat sebagai ahli tetap dalam jawatankuasa pemandu World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control WHO FCTC yang dipengungsikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia bagi membincangkan strategi polisi dan dasar di bawah Pelan Strategik Kebangsaan bagi kawalan tembakau yang pertama daripada tahun 2015 sehingga tahun 2020. Jawatankuasa ini memantau dan menambah baik implementasi kawalan tembakau yang telah digariskan di bawah WHO FCTC dan pelaksanaan program kawalan tembakau yang telah digariskan di bawah Pelan Strategik Kebangsaan Kawalan Tembakau. Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah yang pertama, khusus bagi menangani gejala asap rokok sekunder atau second hand smoke oleh ibu bapa yang merokok.
Perancangan yang dilaksanakan di bawah pelan strategi ini adalah termasuk rumah bebas tanpa amalan merokok, iaitu ke arah pembudayaan amalan tidak merokok bermula daripada rumah. Program ini akan diperluaskan dengan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan, NGO yang berkaitan. Maklumat yang saya terima daripada rekod Kementerian Kesihatan Malaysia, sehingga kini terdapat sebanyak 24,290 buah rumah telah didaftarkan sebagai rumah bebas tanpa amalan merokok. Yang kedua, pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pembangunan garis panduan kaunseling sosial masalah merokok dalam kalangan remaja yang diguna pakai di fasiliti Kefitin LPPKN. Matlamat garis panduan ini adalah untuk menjadikan remaja sihat tanpa amalan merokok dan seterusnya menjadi ejen perubahan tingkah laku kepada ibu bapa yang merokok. LPPKN mempunyai 18 buah pusat remaja Kefitin untuk remaja yang berumur 13 hingga 24 tahun yang menyediakan program dan perkhidmatan yang mempromosi dan memberikan latihan kemahiran hidup bagi tujuan gaya hidup sihat, termasuk program anti merokok dan klinik kaunseling berhenti merokok. Promosi anti merokok dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan pembincangan kecil, teen chat, serta topik ini dimasukkan sebagai aktiviti di dalam modul kesihatan reproduktif LPPKN untuk remaja. Klinik berhenti merokok dikendalikan oleh pegawai perubatan yang garis panduan kaunseling sosial masalah merokok dalam kalangan remaja klinik Kefitin. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan itu, dan saya amat gembira sekali mendengar berkenaan dengan program rumah bebas rokok ini. Kita mengetahui Yang Berhormat Menteri bahawa kajian Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa 41.5% remaja terdedah kepada asap rokok sekunder, manakala kajian UPM pula mengatakan bahawa lebih separuh daripada kanak-kanak sekolah hidup dengan keluarga di mana ada perokok. Dan kajian daripada UM pula mengatakan bahawa kalau seorang daripada ibu bapa merokok separuh kotak sehari, kesannya ialah RM510 sebulan ke atas financial burden keluarga tersebut. Saya ingin bertanya, selain daripada program-program aktiviti tadi, langkah yang lebih agresif, adakah pihak kementerian ingin mengikut langkah di US contohnya, di mana ada insentif untuk cessation smoking program? Ya, selain daripada ceramah dan sebagainya, ada tak insentif yang disediakan? Terima kasih, Tok Yang Di-Pertua. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan itu dan cadangan yang diberikan. Buat masa sekarang kita belum ada insentif yang diberikan. Walau bagaimanapun saya kira pelbagai langkah yang telah pun diambil sebelum ini dengan menghadkan aktiviti merokok dan juga rumah bebas tanpa amalan merokok ini akan diperluaskan. Selain daripada itu, awareness program, kesedaran kepada ibu bapa, kesedaran tentang ibu bapa bahayanya merokok dan kesannya kepada anak-anak juga akan diperluaskan. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Ahmad Fadil bin Syari. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Seri Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 7. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Berdasarkan sumber daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, harga minyak sawit mentah atau MSM ketika ini sedang menunjukkan trend peningkatan yang begitu kentara. Harga purata MSM telah melonjak kepada RM3,581.50 setan pada 19 November 2020 berbanding paras terendahnya iaitu RM2,021.50 setan pada 12 Mei 2020 iaitu peningkatan sebanyak RM1,560 setan atau 77.17%. Peningkatan harga MSM ini telah menyebabkan harga buah tanam segar sawit di pintu kilang turut meningkat kepada
RM760 setan pada 19 November 2020 berbanding RM408 setan pada 12 Mei 2020. Ini menunjukkan bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan telah berjaya meningkatkan harga minyak sawit. Bagi meningkatkan pendapatan pengusaha dan pekerja dalam industri sawit, khasnya pekebun kecil, kerajaan telah mengumumkan pengecualian 100% duty ekspor ke atas minyak sawit mentah, minyak isi rum sawit mentah dan minyak isi rum sawit RBD mulai 1 Julai hingga 31 Disember 2020 dalam Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, iaitu PENJANA. Ia adalah bertujuan untuk mengurus paras stor dan menstabilkan harga minyak sawit negara. Pengecualian cukai ini akan mendorong penggiat industri untuk mengekspor lebih banyak minyak sawit dan membantu menyanah pendapatan yang lebih tinggi. Melalui skim persediaan minyak sawit mantan Malaysia MSPO, rantaian utama pengeluaran minyak sawit di Malaysia yang merangkumi sektor peladangan, pekebun kecil dan pergilan sawit diwajib untuk dipersediakan dengan skim persediaan MSPO. Persediaan ini memberi panduan seperti mempraktikkan amalan pertanian baik atau GAP, mengurangkan kos pengeluaran, meningkatkan kecekapan pengurusan serta meningkatkan produktiviti yang secara langsung mampu meningkatkan pendapatan pekebun. Skim MSPO memberikan jaminan kepada pengguna antarabangsa bahawa produk sawit Malaysia dihasilkan secara mampan. Ini seterusnya akan dapat meningkatkan pasaran produk sawit di peringkat global dan seterusnya harga yang lebih baik. Kerajaan juga telah menyediakan skim pinjaman mudah tanam semula pekebun kecil sawit atau TSPKS dan skim pinjaman mudah input pertanian pekebun kecil sawit IPPKS pada kadar faedah 2% setahun. Skim-skim pinjaman tersebut adalah untuk membantu meringankan beban kewangan pekebun kecil persendirian bagi melaksanakan penanaman semula sawit dan membantu memperoleh input pertanian dengan penggunaan benih yang disahkan serta bakal yang berkualiti. Selain itu, skim ini juga dapat membantu pekebun kecil untuk meningkatkan hasil buah tanah segar dan seterusnya meningkatkan pendapatan pekebun kecil sawit. Bagi membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil sawit persendirian untuk jangka masa panjang, kerajaan menerusi MPOB telah mewujudkan skim insentif integrasi ternakan dengan sawit dalam rancangan Malaysia ke-11. Ia bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan pekebun kecil sawit persendirian melalui penggunaan tanah dan sumber semula jadi secara optimum. Langkah lain yang diambil oleh kerajaan adalah melalui gerakan koperasi di kalangan pekebun kecil persendirian. Koperasi berperanan sebagai perantaraan untuk pekebun kecil memasarkan buah tanah segar mereka terus ke kilang sawit. Langkah ini dapat memberikan penawaran harga yang lebih tinggi kepada pekebun kecil dan menyumbangkan peningkatan pendapatan pekebun kecil. Sehingga Oktober 2020, sebanyak 65 buah koperasi penanam sawit mampan KPSM telah ditubuhkan secara berperingkat. Aktiviti untuk KPSM dah habis. Panjang sangat. Dah. KPSM adalah penjualan kelompok PTS anggota koperasi terus ke kilang sawit. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, kalau jawapan panjang, bagilah jawapan bertulis. Okey. Sebab masa ni saya nak habiskan banyak soalan. Silakan soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan tadi, dan saya ucapkan tahniah di atas kejayaan kementerian menstabilkan harga sawit yang diperlukan oleh para petani penanam sawit. Tetapi Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya dimaklumkan bahawa antara kekangan pekebun kecil untuk mendapat MPSO yang disebut tadi ialah MSPO, yang disebut tadi ialah apabila geran tanah itu title di atas tanaman yang lain. Contohnya atas tanaman kelapa tapi nak dia tanam kelapa sawit. Jadi bagaimana kementerian boleh membantu pekebun kecil seperti ini untuk turut mendapat benefit dengan izin daripada MSPO tadi? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Memang benar untuk memperolehi CJMSPO adalah salah satu syarat, iaitu syarat nyata tanah, yakni dalam tanam sawit. Kementerian sedar apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat. Sebab itulah bagi memudahkan proses penukaran syarat nyata tanah ini, pihak kementerian melalui Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah bekerjasama rapat dengan pejabat-pejabat tanah galian PTG negeri
di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Melalui kerjasama ini, setiap PTG terlibat telah dibekalkan dengan maklumat pekebun kecil sawit yang mempunyai syarat nyata selain petani ataupun sawit untuk simakan. Hasil kerjasama ini, PTG negeri yang terlibat telah memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi mengurangkan kos dan mempercepatkan proses penukaran syarat nyata tanah ini. Antara inisiatif yang dilakukan adalah seperti AOS atau Approval Over Submission dengan izin, di mana permohonan kelulusan hanya dalam tempoh yang singkat dan pengurangan kadar bayaran nenda sebanyak 50% bagi tanah ke perkeluasan kurang dari 4 hektar bagi PTG Johor. Selain daripada itu, inisiatif lain yang turut dilakukan adalah pemasuhan kadar bayaran denda oleh PTG Selangor, pempanjangan tempoh bayaran denda oleh PTG Kelantan dan kempen pematuhan syarat nyata oleh PTG Terengganu. Yang Muhammad juga bangkit soal bagi pendudukan syarat nyata ini, kementerian memang sedar dia memerlukan kos yang tinggi. Jadi bagi kementerian mengenai masalah ini, kerajaan telah memperuntukkan dana insentif MSPO ni untuk bayar kos penukaran syarat nyata tanah ini, khususnya untuk para pekerja pekebun kecil persendirian. Kos yang ditambung di bawah insentif MSPO ini adalah kos permohonan, kos carian, kos salinan pelan dan kos pengesahan. Jadi anggaran kos yang dibayari oleh kerajaan sebanyak RM200 per pemilik geran bergantung kepada PTJ masing-masing. Itu saja, sekian, terima kasih. Yang Berhormat Puan Nur Azrina binti Sui. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Surung papan tarik papan soalan saya nombor 8, mohon jawapan. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua dan Yang Berhormat bertanya tadi, saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Merbuk di atas soalan yang diajukan beliau pada hari ini mengenai tapak arkeologi Sungai Batu. Kami di Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTEK komited untuk mengangkat tapak warisan ini untuk dibangunkan bukan sahaja kerana kepentingan sejarah dan warisannya, malah untuk turut diketengahkan sebagai produk baru pelancongan negara. Saya sendiri telah berkesempatan melawat ke tapak arkeologi Sungai Batu ini semasa siri jelajah semarakan pelancongan domestik di negeri Kedah pada 2 Oktober yang lalu. Pengalaman melihat sendiri keunikan tapak warisan ini serta muzium arkeologi Lembah Bujang yang tidak jauh dari tapak arkeologi Sungai Batu ini amat mempesonakan. Untuk makluman, tapak arkeologi Sungai Batu telah diisytiharkan sebagai tapak warisan kebangsaan di bawah peruntukan Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu Akta 645. Pengiktirafan ini merupakan satu bentuk perlindungan ke atas tapak tersebut yang merupakan tapak sejarah negara. Yang penting, tapak sejarah negara yang penting, MOTEK melalui Jabatan Warisan Negara JWN telah menjalinkan kerjasama dengan Universiti Sains Malaysia dan Kerajaan Negeri Kedah sejak dari tahun 2007 dan kini masih dalam usaha meneruskan penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D bagi melengkapkan data persejarahan Lembah Bujang khususnya di Sungai Batu. Data penyelidikan arkeologi melalui analisis makmal menunjukkan pentarikhan Sungai Batu adalah pada tahun 788 sebelum Masihi lagi. Ini menjadikannya sebagai penempatan tamadun tertua di Asia Tenggara mendahului dua khazanah arkeologi termuka di rantau ini, iaitu Candi Borobudur di Indonesia dan Angkor Wat di Kemboja. Memang benar kuil Borobudur dan Angkor Wat telah dijadikan pusat pelancongan yang terkenal di kedua-dua negara berkenaan, jadi ada perbezaannya. Beza yang ketara adalah aktiviti penyelidikan dan kerja-kerja ekskavasi atau excavation di tapak-tapak berpotensi arkeologi di Sungai Batu ini masih belum selesai dan sedang giat dijalankan oleh pasukan penyelidikan kita. Oleh itu, tapak ini masih sensitif dan aktiviti pelancongan di kawasan ini
turut dikawal. Pun begitu, ini tidak bermakna ia tidak boleh diakses dan tidak dipromosikan. Selain R&D yang saya sebutkan tadi, kerjasama dengan USM ini serta pihak berkuasa negeri turut melibatkan aktiviti promosi di bawah MOTEC melalui Tourism Malaysia menerusi gabungan segmen pelancongan, warisan ataupun heritage tourism serta pelancongan berasaskan edutourism. Sebenarnya panjang lagi, Yang Berhormat. Saya kalau ni nanti saya beri jawapan bertulis. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan? Terima kasih atas jawapan Menteri yang saya juga sendiri sedia maklum akan jawapan tersebut. Cuma menjadi persoalan saya adalah kita telah menerima peruntukan pada tahun 2019, bahkan mantan Timbalan Menteri juga telah turun membentangkan di hadapan semua exco kerajaan negeri akan pelan perancangan Sungai Batu. Persoalannya baru-baru ini ketika Menteri turun, saya terbaca dalam laporan akhbar menyatakan bahawa peruntukan tersebut ditarik balik. Bahkan dalam bajet 2021 tidak ada bajet untuk Sungai Batu, hanya ada untuk BSAS dan juga Kakosa saja. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan Menteri. Memang betul, terima kasih Yang Berhormat. Memang betul pun, sebab itu saya turun sendiri untuk pergi supaya kita dapat melihat sendiri berapa yang kita perlukan. Kerana sebelum itu yang kita pohon telah ditarik balik, maka MOTEC dalam lawatan kami ke tapak arkeologi Sungai Batu pada akhir September lalu telah turut menjemput wakil EPU untuk melihat sendiri tapak berkenaan dan MOTEC telah menerangkan perancangan jangka panjang di situ. Jadi kami memohon untuk mendapatkan peruntukan pembangunan ini untuk rolling plan rancangan Malaysia ke-12 tahun 2021 bagi memudahkan kami meletakkan berapa yang kami perlukan. Kami telah berbincang mungkin dalam lebih kurang dalam 50 million gitu. Ya, terima kasih Datuk Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Tuan Ahmad Johnny. Terima kasih Datuk Yang Dipertua mewakili IGAN soalan saya nombor 9. Yang Berhormat Timbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat IGAN. Tuan Datuk Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, prosedur-prosedur keselamatan seperti berikut digunakan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya semasa pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Pertama, prosedur plan pengurusan trafik dengan izin Traffic Management Plan TMP di tapak banner sepanjang pembinaan jalan raya berpandukan piawaian arahan teknik JKR. Yang kedua, Akta Kilang dan Jentera 1967, Peraturan Building Operation and Works of Engineering Construction dengan izin 1986. Ketiga, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 dan yang keempat, Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Awam di tapak banner tahun 2007. Jika terdapat kegagalan pihak kontraktor untuk mematuhi prosedur keselamatan, maka arahan perhentian ataupun stop work order akan dikeluarkan kepada pihak kontraktor. Jadi kerja-kerja pembinaan hanya boleh diteruskan setelah penambahbaikan dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan kepada notis penambahbaikan ataupun corrective action request dengan izin K oleh pegawai penguasa ataupun pengarah JKR Sarawak. Selain daripada prosedur-prosedur keselamatan tersebut, pemantauan berterusan turut dilakukan oleh Kementerian dan JKR Sarawak selalu pegawai penguasa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pengguna jalan raya, khususnya di sepanjang kawasan pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Ini termasuklah pemeriksaan mengejut di tapak pembinaan untuk audit keselamatan jalan raya oleh pihak ketiga, iaitu Ibu Pejabat JKR Malaysia yang diadakan mengikut keperluan dan aduan sekiranya ada. Silakan. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya bangkitkan persoalan ini kerana saya risau mengenai kekerapan kemalangan yang sering dan masih terjadi di sepanjang jajaran Pen Borneo Sarawak, dan isu ini sering dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Bintulu. Yang Berhormat Menteri, soalan tambahan saya adalah sejauh manakah kemampuan, kekerapan dan kapasiti Jabatan Kerja Raya di Sarawak di dalam melaksanakan
pemantauan pematuhan TMP ini ataupun pelan pengurusan trafik di jajaran PEN Borneo selepas penambatan PDP bagi menjamin keselamatan pengguna di laluan berkenaan. Apakah mencukupi dan memadai? Jika tidak, apakah tindakan kementerian bagi menangani isu ini demi keselamatan pengguna jalan raya? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Igan di atas soalan tambahan itu. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan sentiasa melakukan pemantauan berterusan terutamanya dalam memastikan bahawa prosedur plan pengurusan trafik ataupun traffic management plan ini dipatuhi dari masa ke semasa. Dan pemantauan berterusan ini sentiasa dibuat dengan melakukan penambahbaikan untuk memastikan bahawa tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diingini, terutamanya dalam perkara-perkara yang melibatkan pelanggaran peraturan-peraturan. Ini dengan mengambil kira juga kerajaan menghormati keputusan kerajaan terdahulu untuk menamatkan pelaksanaan pelaksanaan PDP bagi projek lebuh raya PEN Borneo di Sabah dan Sarawak. Ini disebabkan perkara-perkara yang gagal dipertimbangkan dalam penamatan PDP ini menyebabkan berlakunya masalah disebab terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran projek dan kebajikan kaitangan serta peraturan kontrak yang menyebabkan kita menghadapi masalah dari segi prosedur plan pengurusan trafik, dari segi pematuhan dan untuk memastikan bahawa TMP ini dapat dilakukan sebaik mungkin. Yang Berhormat Tuan M. Kulasegaran. Terima kasih. Soalan saya yang ke-10. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Ipoh Barat. Menjawab Yang Berhormat, saya akan jawab dua bahagian kerana dua soalan. Yang pertama, saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat jumlah peruntukan yang diberikan kepada mitra untuk membantu meningkatkan taraf sosioekonomi kaum India bagi tahun 2020 adalah sebanyak 100 juta. Dan saya pun nak memaklumkan kepada Yang Berhormat, mitra telah pun ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri mulai daripada Disember 2018 hingga Mac 2020 dan bermula pada April 2020 pengusaha mitra diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Dan agen peruntukan bagi tahun 2020 adalah seperti berikut. Mitra di bawah JPM Januari 2020 hingga Mac 2020 adalah peruntukan sebanyak 38,886,579 dan mitra di bawah Kementerian Perpaduan Negara dari April 2020 hingga Disember 2020 peruntukan adalah sebanyak 65,413,421. Dan bagi soalan yang kedua Datuk Yang Di-Pertua, sinarai nama kumpulan SASA yang terima grant 2018-19-20, 2018 transition sedit kepada mitra, jadi tidak ada apa-apa maklumat yang dapat dibekalkan. Dan bagi tahun 2019 perbelanjaan kumpulan SASA yang melibatkan kepada peruntukan 58 juta melibatkan sasaran sebanyak 122,920. Bagi tahun 2020 yang saya sebut tadi mitra di JPM pada peringkat awal Januari sehingga Mac 51,949 dan selepas April dan sehingga ke sekarang di bawah Kementerian Perpaduan Negara kumpulan SASA yang penerima manfaat sebagai sasaran adalah sebanyak 822,887. Dan kalau kita campurkan tadi Yang Berhormat daripada Januari sehingga kepada Disember, sama ada mitra di bawah JPM ataupun mitra di bawah KPN, maknanya keseluruhan kumpulan SASA adalah yang menerima manfaat daripada program adalah sebanyak 874,836. Saya ada detail dia Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua. Saya tak dapat nak bacakan Yang Berhormat kerana kekangan masa. Saya boleh bagikan senarai lengkap ni kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri. Saya soalan. Sila. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, dalam belanjawan 2021
nampaknya yang diagihkan kepada masyarakat minoriti termasuk China dan India adalah sangat kurang. Untuk orang China, masyarakat China hanya lebih kurang 101% dan masyarakat India 0.72%. Ini menunjukkan satu diskriminasi yang terlampau. Tak pernah dalam sejarah ini. Jadi apakah ini akan menjajas perpaduan di negara ini? Apakah pandangan yang berhormat, apakah yang dibuat untuk mengatasi masalah ini? Dalam beberapa bulan sebagai menteri, apakah yang berhormat telah belajari mengenai perpaduan dan apakah yang perlu diserapkan dalam sistem yang sedia ada supaya semua masyarakat diterima sebagai satu masyarakat Malaysia dan adil? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat, saya minta maaf lah kerana soalan Yang Berhormat ni lagi sangat jauh. Soalan asal ialah mitra. Tak, minta maaf. Soalan asal ialah mitra dan sasaran. Jadi saya jawab kepada itu. Dan saya pun nak memaklumkan kepada Yang Berhormat, jumlah peruntukan yang kita terima, yang akan kita terima bagi tahun 2021 adalah sebanyak 100 juta. Dan dari segi perancangan telah pun kita letakkan, dan saya juga ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat bahawa walaupun 100 juta kita terima untuk mitra untuk tahun 2021, terdapat banyak kemudahan skim bantuan lain untuk masyarakat India yang diletakkan oleh kerajaan pada tahun akan datang di kementerian-kementerian lain. Contoh mungkin bantuan khusus bagi masyarakat India di Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi dan sebagainya. Jadi saya ingat kenyataan yang diberikan oleh Yang Berhormat bahawa kerajaan sengaja mahu meminggirkan masyarakat India dan sebagainya adalah satu kenyataan yang tidak tepat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. I stand by what I say. Saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Jazlan bin Yaakob untuk. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan macang nombor 11. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM, statistik entiti perniagaan bagi pelancongan dan perhotelan telah menamatkan perniagaan dalam tempoh bulan Mac hingga Oktober 2020 adalah seperti berikut. Sebanyak 77 buah syarikat dengan kod 55101 hingga 55109 iaitu hotels and resort hotels dengan izin, motels, apartment hotel, chalets, rest house ataupun guest house, bed and breakfast units, hostels, homestay and other short-term accommodation activities dengan izin telah menamatkan perniagaan. Manakala penggulungan oleh mahkamah iaitu 22 dan penggulungan secara sukarela ada 8 untuk syarikat dengan kod yang sama iaitu sebanyak 32 buah syarikat. Sebanyak 57 buah syarikat dengan kod 79110 iaitu travel agency activities, kod 79120 iaitu tour operator activities dan kod 79900 iaitu other reservation services and related activities dengan izin telah menamatkan perniagaan. Manakala penggulungan oleh mahkamah ada 26 dan penggulungan secara sukarela 12 untuk syarikat dengan kod yang sama adalah sebanyak 38 buah syarikat. Pada masa yang sama, jumlah syarikat pengusahaan pelancongan yang memohon lesen baru dan diluluskan dari bulan Mac 2020 hingga 31 Oktober 2020 adalah sebanyak 135 buah syarikat. Seperti mana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, kerajaan telah mengumumkan beberapa pakej rangsangan ekonomi ataupun PRE seperti prihatin PKS tambahan dan penjana. Inisiatif ini adalah untuk membantu meringankan beban rakyat dan kelangsungan perniagaan. Ia turut boleh dimanfaatkan oleh penggiat industri pelancongan dan seterusnya memulihkan industri ini. Semakin banyak bantuan dan inisiatif yang ada, tapi nanti kalau saya bagi jawapan, saya akan sertakan jawapan yang tertulis ini kerana terlalu banyak kalau ia akan mengambil masa. Namun begitu, pada masa yang kerajaan juga telah mengumumkan pelanjutan pelepasan cukai pendapatan individu RM1,000 ke atas perbelanjaan
pelancong dalam negara sehingga 31 Disember tahun ini, tahun 2021 bagi merancangkan pelancongan domestik. Pada masa yang sama, MOTEK turut menyediakan kemudahan pembiayaan seperti Tabung Infrastruktur Pelancongan TIP menerusi Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB dan Tabung Khas Pelancongan TKP yang diuruskan oleh Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad ataupun SME Bank bagi membantu pengusaha pelancongan untuk membangunkan dan mengembangkan produk dan projek pelancongan. Inisiatif ini boleh membantu penggiat industri pelancongan dan yang berkaitan untuk terus mempan dan berdaya tahan lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Muhammad, ringkas Yang Muhammad. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Menteri. Ini jelas menunjukkan bahawasanya kesan daripada pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan kesan terhadap pertumbuhan ekonomi kita apabila banyak syarikat pelancongan dan juga hotel-hotel ini ditutup. Mengikut angka yang saya perolehi, jumlah perbelanjaan pelancongan inbound berjumlah 89.4 bilion dan jumlah perbelanjaan pelancongan domestik berjumlah 92.6 bilion ini pada tahun 2019. Jadi saya tanya Yang Berhormat Menteri, apakah pihak kerajaan mempunyai satu plan jangka masa pendek dan panjang, plan tambahan bagi merancangkan ekonomi pelancongan domestik untuk memastikan kelestarian industri pelancongan ini, memandangkan sempadan negara masih lagi ditutup dan boleh menyebabkan kepada keadaan kegawatan ekonomi akan menjadi bertambah untuk negara. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya memang pun kita ada stimulus package sejumlah dalam 30 million untuk tahun ini yang banyak lagi masih belum digunakan. Namun begitu, kebetulan pada hari ini saya akan bersama dengan pengusaha-pengusaha pelancongan akan menyerahkan penyerahan voucher untuk diskaun untuk merancangkan lagi industri pelancongan pada sehingga tahun ini, dan pada tahun hadapan kita ada 200 juta untuk tahun 2021. Selain daripada itu juga ingin saya nyatakan pada 19 bulan baru hari Jumaat yang lepas, MKN juga telah meluluskan travel bubble ataupun bergelembung perjalanan ini untuk kawasan green to green ataupun hijau ke hijau. Ini juga salah satu daripada usaha untuk kami menggalakkan atau merancangkan ekonomi melalui industri pelancongan. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih semua. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 16/2020, Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat, seperti mana ahli-ahli Yang Berhormat sedia maklum, mulai hari ini hingga Khamis 26 November 2020 adalah giliran Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab ke atas perbahasan belanjawan 2021 di peringkat dasar. Saya ingin maklumkan bahawa setiap Yang Berhormat Menteri diperuntukkan selama 20 minit menjawab belanjawan 2021 peringkat dasar. Yang Berhormat Menteri akan membuat ringkasan eksekutif mengenai jawapan mereka di dalam dewan ini, dan jawapan sepenuhnya akan dimuat naik dalam portal Parlimen Malaysia pada hari yang sama. Untuk memulakan, saya ingin mempersilakan kementerian yang pertama. Datuk Speaker. Maaf, Datuk Speaker. Ya. Saya mohon kerana giliran menteri menjawab mulai sekarang. Ya. Sepatutnya diberi sedikit kelonggaran sebab ahli parlimen yang bangkitkan masalah-masalah itu juga hadir dalam dewan untuk mendengar. Ya. Jadi tidak terhad dengan jumlah 80, supaya ada sedikit kelonggaran oleh Tuan Yang Dipertua membolehkan mereka mendengar hujah yang menteri sampaikan. Kita dah setuju 80 tu, tapi kalau boleh yang 80 tu dihadkan kepada orang-orang yang berhormat yang mempunyai pertanyaan lah pada masa tu 80 tu kan. Tapi kalau nak lebih, terpaksalah saya berhalusi perkara ini, beri saya sedikit masa Yang Berhormat ya selepas ini. Tapi secara amnya, kalau boleh saya pinta Ketua Whip menentukan bahawa mereka yang berada di dewan tu
pada setiap masa tu, yang 80 orang tu ialah mereka yang mempunyai persoalan semasa perdebatan. Saya akan pertimbangkan, Yang Berhormat, beri sedikit masa pada hari ini. Speaker, saya tak berapa bersetuju dengan apa yang Speaker kata tadi sebab susah sangat untuk ketua-ketua whip untuk tentukan siapa yang mukakan soalan-soalan tetap kepada menteri ke menteri mana. Sebab ini satu tugas Dewan Rakyat untuk tanya kepada menteri-menteri yang akan jawab kalau tidak ada siapa-siapa yang telah diucap. Di dalam situasi sekarang, dari parti-parti masing-masing, kurang-kurangnya 10 orang saja yang ucap. So, you cannot say that those who have not spoken ataupun yang tidak minta soalan ataupun ucap, tidak boleh minta soalan kepada menteri berkenaan. So, saya setuju dengan Pak Dixon bahawa perkara ini dilihat sebagai satu perkara yang penting dan biarkan semua orang, ahli-ahli parlimen masuk di dalam Dewan untuk dengar membahas menteri-menteri masing-masing. Sebab kita tidak boleh hadkan saja orang yang telah ucap untuk minta. Kalau macam itu, 3/4 of the Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat ini tak akan minta mana-mana soalan. So saya minta kelonggaran di dalam perkara ini dan saya harap Speaker boleh bagi pertimbangan kepada cadangan yang dibawa oleh Pak Dixon dan saya harap semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri setuju dengan cadangan yang diberi oleh Pak Dixon nanti untuk diluluskan. Terima kasih sekarang. Sebenarnya, Yang Berhormat, Parlimen. Yang Berhormat. Dewan Rakyat. Datuk Speaker, saya bercakap sebagai Ketua WIP. Problem yang kita ada ialah kadang-kadang mana-mana Yang Berhormat bila berucap, dia tak had kepada satu topik saja. Dia mungkin bercakap 5 atau 6 kementerian. Jadi kalau kita ada, katalah contoh keadilan 30 dekat belah sini 39. Kalau kita campur 39 tu, dia bercakap mungkin pada 25 kementerian sekali. Jadi macam mana kita nak hadkan orang ni dia masuk untuk 3 soalan sedangkan dia ajukan 8 soalan kepada 8 kementerian. Itu yang harus kita timbangkan balik. Terima kasih. Ya. Tak apa. Betul. Sokong. Izinkan saya sedikit masa untuk berhalusi perkara pada hari ini. Tuan Speaker. Dan saya akan kembali semula kepada isu ini. Boleh saya bangkitkan perkara. Tuan Speaker, saya juga ingin mohon supaya tempoh masa untuk perbahasan itu dipanjangkan seperti biasa kita lakukan sebelum-sebelum ini. Kalau perbahasan hanya daripada jam 11 pagi hingga 2 petang, dengan hari ini saja 4 kementerian, besok 7 dan seterusnya sampailah hari Khamis di mana kita akan mendengar jawapan daripada Kementerian Kewangan, saya bimbang kita tak akan cukup masa. 20 minit bagi setiap kementerian itu satu tempoh yang terlampau singkat. Amalan kita sebelum-sebelum ini sampai 12 malam, ada sampai 2-3 pagi pun ada, pernah kita buat. Jadi saya mohon masa yang cukup untuk kita membahaskan semua perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen yang ada di sini. Terima kasih. Yang Berhormat, begini. Ialah sebelum ni kita tak ada COVID. Sekarang kita ada COVID. Kita baru saja mempunyai briefing daripada Tan Sri DG baru ini minggu sudah yang telah memberikan keadaan COVID semasa lah yang agak menekan dan adalah amat dibimbangilah bahawa jangkitan COVID ni dapat berlaku terutamanya di Selangor dengan dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan number yang begitu tinggi dan oleh sebab itu didapati perlu bahawa kita menghadkan number yang berhormat semua di dalam Dewan pada setiap masa yang berkenaan dan juga dipendekkan waktu persidangan kepada pukul 2. So sebenarnya saya nak jalankan perdebatan ni, perbahasan ni sekarang supaya kita dapat mengikut masa yang telah ditetapkan. Pada sekarang pun kita dah 10 minit kita dah bincang perkara yang tidak ada kena-mengena lah dengan debat ni kan, dengan perbahasan tu. Tapi tak apa. Speaker, Batu ingin bagi pandangan. Speaker, sini belakang. Lempah pantai. Speaker, Batu. Ya.
Di mana saya balik kepada soal tadi, kami sebagai backbencher tak dapat berbahas masa perbahasan belanjawan minggu lepas dan sebelum ini. Hanya 88 backbencher saja bahas. Dengan izin, when you limit the time, opposition, when we limit the time dengan izin, kami tak sempat untuk bahas. Dan sekarang, apabila speaker limit the attendance in the parliament, macam mana kita nak bangkitkan isu-isu kawasan ataupun masalah dalam bajet? Dan juga pandangan speaker tadi berkaitan dengan COVID-19. Ya, saya setuju di mana COVID-19 ini adalah satu perkara yang baru. Tapi saya rasa kita percaya kepada SOP dan perlu patuh pada SOP. Kalau kita patuh pada SOP, kenapa kita perlu risau keadaan dalam Dewan? So saya mohon speaker betulkan balik dan meningkatkan masa supaya semua dapat libatkan diri dalam perbahasan ini. Terima kasih. Datuk Speaker, Lembaga Partai. Ya. Ringkas saja. Saya setuju dengan Batu dalam hal ini kerana kalau kita lihat asalnya dulu logik memasang penghadang ni adalah untuk membolehkan ahli-ahli parlimen lebih ramai masuk ke dalam Dewan. Walaupun kita telah putuskan untuk hadkan, tapi untuk menghadkan jumlah kehadiran dalam Dewan ke 80 dan menghadkan waktu menteri menjawab, ya, bagi saya dia double whammy kepada demokrasi negara kita. Dahlah ahli-ahli parlimen ramai yang tak dapat berucap dan mereka yang tak dapat berucap ni senior-senior juga. Tapi untuk tidak memberikan masa kepada menteri-menteri menjawab, fungsi Dewan Rakyat bagi saya dia menjadi tempang. Ya, kerana the reality is, dengan izin Datuk Yang Tua, salah satu perkara yang paling penting tentang perjalanan Dewan adalah handset. Bila ahli-ahli parlimen tidak dapat have on record pertanyaan dan jawapan, maka dia ada satu kekangan ataupun satu ketimpangan kepada demokrasi itu sendiri. Jadi saya pohon mungkin untuk hari ini bukan sahaja sama ada kita benarkan lebih daripada 80 hadir dan kita panjangkan supaya semua menteri diberikan masa 1 jam, tapi kita hadkan 80. Basically saya rasa Datuk Yang Tua mungkin perlu dipanggil sebab kita ada ketua whip yang tak setuju dalam menghadkan menteri diberi masa 20 minit. Saya pohon pertimbangan Datuk Yang Tua. Datuk Yang Dipertua, saya nak tambah sikit. Saya setuju dengan cadangan Lembaga Pantai dan saya nak cadangkan juga kita tambah lagi sidang parlimen. Kerana untuk minggu terakhir kami hanya bersidang 2 hari. Kenapa kita tidak boleh tambahlah sidang hari bersidang supaya kita boleh memberi masa yang lebih panjang supaya menteri-menteri bolehlah menjawab dengan lebih teliti dalam Dewan Rakyat ini. Saya rasa menteri kita berkualiti. Mereka tak maulah jadi menteri baca skrip sahaja. Dan sebagai ahli parlimen, sama ada sudah ambil bahagian dalam perbahasan atau tidak, kita berhak untuk dapat jawapan daripada menteri-menteri. Dan saya rasa ini adalah satu prosedur yang sangat-sangat penting yang membuatkan Dewan Rakyat ini satu platform yang cukup mulia dan cukup supaya kita bolehlah membangkit isu-isu yang penting tentang kebajikan rakyat. Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk juga memberi pandangan. Saya menyokong penuh permintaan oleh Yang Berhormat Port Dickson. Saya sendiri dan beberapa orang ahli Yang Berhormat tidak beri peluang untuk berbahas. Kami telah akur dengan arahan yang dibuat oleh Tuan Speaker. Tetapi pada masa yang sama, terdapat banyak perkara-perkara yang ingin kami bangkitkan ketika menteri membuat penggulungan. Umpamanya isu-isu berkenaan dengan Kementerian Kesihatan. Saya beri satu contoh, perkara yang menarik perhatian saya. Berkenaan dengan Jabatan Farmasi dan Bekalan. Peruntukan dikurangkan daripada 1.5 bilion kepada 512 juta sahaja. Peruntukan yang diberikan oleh Pakatan Harapan adalah 1.5 bilion berbanding dengan peruntukan sekarang 512 juta sahaja. So saya ingin bangkitkan perkara-perkara ini dan perkara-perkara lain berkenaan dengan kementerian ini ketika menteri membuat penggulungan nanti. Jadi saya merayu supaya Yang Berhormat Tuan Speaker memberi ruang dan peluang dan
menerima permintaan yang dibuat oleh Yang Berhormat Prof Dickson supaya kami juga diberi peluang untuk turut serta dalam perbahasan dan juga mengemukakan soalan-soalan ketika Menteri membuat penggulungan nanti. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Terlebih dahulu saya ucap terima kasihlah terutama kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang membangkitkan perkara ini. Secara ikhlasnya, secara jujurnya, saya pun pernah berada di sebelah pembangkang. Saya boleh bersetuju kalau sekiranya kita memperuntukkan masa yang panjang kepada bukan saja kepada menteri, kepada ahli-ahli parlimen kerana banyak perkara yang nak disampaikan. Namun demikian, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, kita ada kekangan. Kekangan ialah yang sebagaimana yang kita sebut. Ini bukan alasan. It is not kita bagi saja-saja reason yang tak sesuaian. Saranan daripada KKM, longer parliament is riskier, kata dengan izin, kata DG Health. Itu kekangan pada kita. Kami apabila diberitahu kepada menteri-menteri, mereka hanya ada 20 minit saja, semuanya mengeluh. Tak dapat menyampaikan segala yang nak dijawab. Tapi itulah peraturan. Cumanya, Yang Berhormat Tuan Speaker, untuk makluman ahli-ahli Dewan, terutamanya di pihak pembangkang, saya beri jaminan dan Yang Berhormat Tuan Speaker pun beri jaminan, sebaik saja setiap menteri ini habis menjawab dengan membentangkan executive summary saja dalam masa 20 minit. Macam saya pun ada lebih daripada 30 muka surat executive summary tak habis. Sebaik saja menteri itu habis membuat penggulungan dalam tempoh yang dibenarkan, segala teks yang tak habis, yang panjang itu diuploadkan di dalam portal parlimen. So macam Yang Berhormat rakan saya Lemah Pantai kata, masalah handset tak timbul. Kerana apa yang tak sempat disampaikan pun akan diupload, akan boleh dibangkitkan pada masa-masa yang lain juga, saya rasa. Itu keadaan kekangan yang adalah bagi kita, with all due respect to semua kita di sini lah. Terima kasih. Ya. Speaker, saya nak tanya sikit. Speaker, saya nak sentuh sikit ya. Perbincangan ini nampaknya tidak berakhiran. Kita dah putus dalam mesyuarat ketua-ketua WIP. Jadi sekarang ni Yang Berhormat panggil balik ketua-ketua WIP, putuskan yang baru. Kita tak boleh putuskan berdasarkan perbincangan di sini. Tadi ketua WIP telah maklumkan bahawa ini kita telah putuskan dalam mesyuarat tersebut. Jadi kalau kita tak percaya kepada ketua WIP, kita panggil ketua parti pula. Kita butuhkan di sana. Kalau tidak semua orang nak bercakap, kita dah rugi 17 minit sekarang. Kita kena teruskan supaya apa yang menteri sebut tadi, supaya yang tidak dapat dijawab akan dijawab secara bertulis dan kita boleh tengok benda ni akan dimasuk dalam handset. Saya percaya dimasuk dalam handset. Bagi yang tidak dijawab secara lisan akan dijawab secara bertulis juga masuk dalam handset. Itu yang terbaik. Saya ingat kalau kita membuka perbincangan terbuka begini, saya tak dapat dengar menteri. Saya juga ada hak untuk mendengar jawapan daripada menteri. Kalau kita nak berbincang juga, kita bincang dalam mesyuarat WIP. Panggil mesyuarat WIP, putuskan. Ataupun kalau kita tak percaya pada WIP, kita panggil semua orang, putuskan bersama. Bukan dalam keadaan berbincang di sini yang speaker terpaksa membuat keputusan tanpa mengikut persetujuan daripada ketua WIP ataupun ketua parti. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya nak tanya satu perkara. Saya setuju. Saya rasa sebab keputusan ketua WIP pun, saya akan menjemput ketua WIP sekali lagi ataupun ketua parti, siapa yang ingin datang untuk discuss perkara ini. Mari kita mulakan sekarang. Tuan Betul, cuma satu. Ini perkara asas. Menteri bagi penjelasan, terima kasih. Tapi ini bukan nak dengar kuliah menteri. Ini parlimen ini tempat perbahasan. Ya. Kalau kita tak benarkan masuk satu, keduanya tunggu dia baca executive summary 20 minit, kemudian baca teks, tak payah jadi ahli parlimen. Ya. Tuan Betul, saya percaya faham peranan parlimen itu, terutama masa jawapan menteri, membahas, mencelah, mempertikai, mempersoal. Dan ini tidak mungkin berlaku dalam masa 20 minit. Jadi saya minta Tuan Betul beri sedikit kelonggaran. Kalaupun tidak sepenuhnya setelah Tuan Betul cadangkan adakan mesyuarat, saya setuju. Tapi bagi kelonggaran sedikit supaya lebih daripada 80 boleh masuk. Dan waktu untuk menteri ditambah supaya ada pencerahan. Kalau tidak, Parliament does not work in this manner.
menteri bagi jawapan eksekutif, no questions asked, no time, dan kemudian yang lain boleh baca di rumah. This is not the spirit yang patut dihormati oleh Parlimen. Saya hanya nak tanya satu perkara. Tadi Menteri sebut bahawa nasihat ialah kita tak patutlah bersidang dengan panjang kerana ini akanlah tambah risiko. Tetapi saya nak tanya, rakyat jelata di luar, mereka bekerja berapa jam? Kalau mereka boleh kerja 8 jam, kenapa ahli parlimen tak boleh? Kita sepatutnya yang berkhidmat. Kita datang dari sini bekerja 4 jam dan dapat allowance untuk sepanjang hari. Saya rasa ini satu contoh yang sangat buruk lah. Kalau kita cakap bahawa tak boleh kerja lebih daripada 4 jam, saya harap prinsip ini diguna pakai untuk seluruh rakyat jelata. Itu bukan nasihat saya, Kulai. Itu nasihat Ketua Pengarah Kesihatan, Dr. Nur Hisham Tan Sri. Itu nasihat dia. Kalau kita tak dengar nasihat KKM, siapa lagi kita nak dengar? Ya. Itu saja yang dipertahankan oleh pembangkang pun. Speaker, satu saja. Saya tadi speaker Berhormat Kota Baru perlu hadirlah. Speaker kata executive summary yang akan dibentangkan oleh ahli-ahli menteri-menteri masing-masing. Yang lain itu boleh dimasukkan rujukan kepada Hansard. Saya telah tanya soalan pasal apa ahli-ahli Dewan Rakyat yang tidak ucap nota mereka ataupun ucapan mereka tidak boleh masuk dalam Hansard. Kalau jawapan dari menteri di dalam Dewan saja 20 minit, yang lain itu semua boleh masuk dalam Hansard yang tidak dijawab di dalam menteri, pasal apa kita punya statement tidak boleh masuk dalam Hansard? Itu sebab saya panggil Yang Berhormat Kewalangan jumpa saya last week. Saya tunggu sejam, Yang Berhormat tak datang. Sejam saya tunggu, Yang Berhormat. Saya selalu engage. Saya call Yang Berhormat. Saya yang ajak Yang Berhormat berjumpa untuk discuss benda ni. Saya tunggu sejam. Saya dah cakap banyak kali, pintu saya terbuka, mari kita discuss. Tapi kalau discuss pun kita tak nak ikut, susahlah. Kemudian bila buat perjanjian untuk discuss pun tak datang, lagi susah. Datuk Speaker, saya pun perlu kerjasama dari semua pihak. Yang Berhormat, cukuplah. Datuk Speaker, dengan menteri. Saya nak jemput. Datuk Speaker, minta izin 2 minit, Datuk Speaker. Minta izin sangat-sangat. Sila. Datuk Speaker ya. Datuk Speaker, dengan izin, saya sangat menyanjungi usaha-usaha yang dilakukan oleh MOH, khususnya Tan Sri KPK, ya. Dan ini adalah semuanya atas kepentingan kemaslahatan menjaga kita di dalam Dewan ini. Namun untuk saya nyatakan dan rakamkan ya di sini, daripada kajian yang paling mutakhir ya, among the top notch ya, clinicians dan juga experts daripada Harvard School of Public Health yang membuat dapatan terkini, kalau seorang itu punya gejala dan juga positif COVID ya, satu batuk saja daripada pesakit itu akan mengeluarkan dan merembeskan tak kurang daripada 3,000 titisan respiratory droplets. Kalau bersinnya menghasilkan 30,000 droplets dan jutaan virus partikel yang akan dihamburkan dan dirembeskan. Namun Datuk Speaker, kami semua setiap 2 minggu dikendaki untuk menjalani RT-PCR, the gold standard dalam menjalani ujian untuk mengesani virus SARS-CoV-2 itu. Dan selain daripada itu, setiap langkah telah kita lakukan, termasuklah untuk sanitize this Dewan yang mulia ini. Lalu Datuk Speaker, saya sangat mempertikaikan, andainya kalau ia perlu dilakukan based on science and evidence, setelah kita didapati dan dikenal pasti tidak punya gejala, dan kalau PCR lah ujiannya, it can even pick up dead virus particles, bukan saja virus yang hidup, pre dan juga late onset, late phenomena of infection. Jadi we are to a large extent
Dari segi kita punya conversation, kalau seorang menteri bercakap, kita elakkan 3, confine, congested and conversation. Ini adalah seorang menteri bercakap dalam jarak yang jauh antara kita, ya, dalam satu dewan yang telah pun disanitasi. Saya mempertikaikan kenapa kita dikekang. Seorang menteri hanya diberikan 20 minit kerana ia tidak berpandukan science and evidence-based medicine. Jadi sementara saya menghormati pandangan Tan Sri KPK, saya tahu di sana, di luar sana kita punya banyak lagi pakar-pakar, sama ada infectious disease, clinicians, experts in epidemiology dan sebagainya. Saya tidak mau mempertikaikan semua itu dan tidak mau mempertikaikan kepakaran siapa-siapa pun. Cumanya let's base our discussion and decision on evidence and science yang tara dan terkini, kerana we are still learning a lot more of this virus SARS-CoV-2, Datuk Speaker. Saya pohon Datuk Speaker menimbangkan semua ini dan saya minta supaya pakar-pakar dilakukan satu caucus, satu perbincangan di kalangan pakar-pakar termasuk yang di luar MOH dan libat urus top notch clinicians of infectious disease, epidemiologist dan semuanya bergandengan dengan MOH dan Datuk Tan Sri KPK. Saya pohon Datuk Speaker perkara ini dipertimbangkan dengan sewajarnya. Terima kasih. Adakah mantan Menteri Kesihatan satu celahan saya premis yang digunakan oleh Datuk Speaker pasti tidak berlama-lama dalam Dewan mendedahkan risiko. Telah awal-awal menyebutkan itu premis. Itu premis yang pertama. Berlama-lama dalam Dewan dikatakan meningkatkan risiko. Itu satu. Premis yang kedua adalah beramai-ramai dalam Dewan juga akan mendedahkan kita kepada risiko. Itu premis yang digunakan. Sandarannya nasihat Ketua Pengarah Kesihatan. Saya nak sebut begini yang Berhormat Speaker telah berusaha sedaya mungkin melakukan ikhtiar bagi mengurangkan risiko itu. Dalil, arahan 2 minggu sekali buat pemeriksaan. Itu ikhtiar. Cuba baca surat ni. Sekiranya Yang Berhormat gagal menjalani ujian, Yang Berhormat akan diminta tidak menghadiri sidang. Saya tak pernah gagal menjalani ujian. Okey, katalah saya didapati negatif. Tapi kerana ada kekangan 80 orang, maka saya pun tak boleh masuk juga. So it defeat the purpose of buat benda ni. Ini ikhtiar. Jadi permintaan yang dianjurkan tadi ialah apakah mungkin dipanjangkan tempoh persidangan supaya menteri bukan 2 minit, bukan 20 minit. Alasan diberikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melonggarkan angka kehadiran lebih 80. Itu syarat kita yang sangat spesifik. Mekaniknya bagaimana? Speaker menganjurkan agar dibuat semula pertemuan melibatkan ketua-ketua whip. Kata Arau, kalau itu tak cukup, ketua-ketua parti. Tapi mesti ada clariti, mesti ada jawapan. Perkara ini kalau dipersetujui, kita boleh teruskan. Dan saya ingat itulah yang terbaiknya. Itu sebab saya kata mari kita mulakan sekarang. Selepas ni saya akan adakan perjumpaan tu. Tapi kita mesti ingat, kita ada hari itu hari lepas hari Khamis, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Tak ada siapa pun kontak saya. Saya hari Ahad pun saya datang ofis. Kalau ada perkara yang berbangkit seperti ini, WhatsApp saya semua orang tahu. Boleh kontak saya anytime. Saya sanggup datang Ahad malam pun kalau nak meeting. Tapi tak ada siapa yang kontak. Tapi tiba-tiba pukul 11 perkara ini dibangkitkan. Tak apalah, itu yang lepas. Kita nak move on. Kalau speaker duk ungkit-ungkit itu tak move on lah. Let's move on. Speaker kena teruskan apa tu menteri menjawab. Masa 28 minit kita rugi. Yang Muhammad, dulu hari bajet pun sebab nanti timbul macam bakal mantan Menteri Kesihatan petikaikan DG. Tak bagus. Tapi tak apa. Itu jangan buat fitnah saya. Tolonglah, saya nak cakap pula. Setengah jam dah semua yang berhormat dah cakap setengah jam, bagi saya cakap pula. So ini keluhan saya. Kita ada persetujuan, kemudian tak ada sesiapa pun yang kontak saya untuk membangkitkan perkara ini supaya kita boleh bincangkan perkara ini sebelum hari ini. Itu maksud saya.
Tiba-tiba hari ini dibangkitkan persoalan ni. Samalah macam hari bajet itu hari. Tak ada sesiapa yang membangkitkan perkara itu sehinggalah pukul 4 petang hari bajet. Jadi kita dah rugi. Sekarang dah 29 minit kita rugi. So itu keluhan saya. So tak apa. Saya akan adakan semula mesyuarat pada hari ini. Tapi sekarang mari kita teruskan seperti yang telah kita setujui. Saya ingin menjemput yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Tuan Speaker, sebelum itu akhir sekali, bukan isu yang dibagikan tadi. Saya minta Tuan Speaker untuk memaklum balas. Kita berterima kasih yang berhormat Kota Baru pun ada di sini. Kalau kita menghormati Tan Sri DG, kenapakah tidak ada sebarang tindakan diambil terhadap Yang Berhormat Bintulu sampai sekarang? Beliau pun hilang. Saya dah minta. Dan Yang Berhormat Tuan Speaker telah minta saya hantarkan surat. Jadi apakah tindakan yang akan diambil terhadap Bintulu? Saya dah hantar surat Yang Berhormat kepada beliau untuk meminta penjelasan. Kerana itu perbalahan fakta. Ya? Bukan perbalahan fakta, Tuan Speaker. Untuk makluman, apa yang jelas adalah Yang Berhormat Bintulu menuduh mengatakan Tan Sri DG tidak turun ke Sabah. Ya. Tetapi fakta itu telah dipertikaikan. Tan Sri DG kata beliau telah pergi ke Sabah. Ya. Yalah. So, duduk. Ya. Yang Berhormat telah menulis surat kepada saya tentang perkara itu. Saya telah menghantar surat itu kepada Yang Berhormat Bintulu meminta penjelasan beliau. Ya, kerana itu perbalahan fakta. Sama ada fakta itu mengelirukan atau tidak. So saya minta Yang Berhormat Bintulu untuk memberikan penjelasan lah. Ya. Saya mohon saya menyebut Yang Berhormat Menteri Jabatan Menteri. Datuk Betul. Berkaitan dengan perkara yang sama. So bila kita nak bahas Sean. Berkaitan dengan perkara sama kerana Yang Berhormat Bintulu telah pun meminta maaf secara umum. So saya rasa tak ada perbalahan fakta di sini. Adalah amat jelas bahawa beliau telah buat satu kesilapan. Beliau harus meminta maaf dan menarik balik dalam Dewan Yang Mulia ini. Tak, Yang Berhormat. Dan kalau boleh, saya rasa itu harus Bukan. Yang Berhormat Jelutong begini Yang Berhormat. Dia dua isu. Satu isunya ialah beberapa Yang Berhormat meminta saya untuk overrule Yang Berhormat Timbalan Speaker untuk meminta Yang Berhormat Bintulu meminta maaf. Itu saya dah terangkan saya tak boleh buat. Sebab saya tak boleh overrule timbalan saya sendiri. Sebab apabila timbalan tu duduk di kerusi ini, beliau mempunyai kuasa speaker. Dan beliau telah buat ruling. So saya tak boleh overrule ruling tersebut. Itu nombor satu. Tapi persoalan yang kedua yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Jelutong minggu sudah ialah apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Bintulu itu mengelirukan kerana beliau cakap yang bahagia Tan Sri tak pergi ke Sabah, sedangkan yang bahagia Tan Sri membuat kenyataan akhbar bahawa beliau ke Sabah, kan? Itu yang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong. Jadi itu adalah satu perbalahan fakta. Saya telah memohon Yang Berhormat Bintulu untuk memberi penjelasan apa yang dimaksudkan beliau kata tu. Tuan Speaker, di samping itu saya juga telah minta beliau supaya hadir di Dewan ini dan juga memohon maaf di Dewan ini kerana kenyataan dibuat menghentam Tan Sri DG di Dewan ini. Tentang pohon maaf tu, saya dah cakap, saya tak boleh overrule ruling yang dibuat oleh Yang Berhormat Timbalan Speaker. Tapi oleh kerana Yang Berhormat Bintulu telah pun meminta maaf secara publik, kan? Saya baca di berita. Untuk makluman Tuan Speaker, kenyataan itu adalah adalah permohonan maaf bersyarat. Beliau kata beliau tidak mahu mengganggu kelancaran prosiding Dewan Rakyat dan beliau juga mahu menjaga keharmonian masyarakat umum dan beliau tidak juga tanda tangan kenyataan itu. Kalau kita lihat kenyataan permohonan maaf itu tidak ditandatangani oleh beliau. Ya, saya sangsi, saya syak ini bukanlah permohonan maaf oleh beliau secara ikhlas. Yang Berhormat, saya dah kata last week, ruling telah dibuat oleh Yang Berhormat Timbalan Speaker. Beliau tidak membuat ruling untuk memerintahkan Yang Berhormat Bintulu untuk minta maaf. Speaker, kalau overrule. Speaker, batu belakang. Kalau refer pada handset sebelum ini, Timbalan Speaker tak bagi ruling, dia bagi 3 option. Dia cakap ruling 4 kali lah Yang Berhormat. Saya baca handset tu. Tapi ruling dengan option lain, dia bagi 3 option. Satu tarik balik, satu bagi penjelasan. Saya baca handset
Yang Berhormat Timbalan Speaker mengatakan beliau hendak membuat ruling. Saya rasa 4 kali kot. Saya baca handset tu. Jadi jangan suruh saya atau meminta saya membuat sesuatu yang saya tak boleh buat. Banyak sangat permintaan yang suruh saya buat benda yang saya tak boleh buat. Ya, tak apa. Yang tentang penjelasan tu kita tunggu. Saya dah hantar surat kepada dia, kepada beliau, Yang Berhormat Jurulatong. Datuk Speaker sedikit. Sudahlah, saya nak mulakan bahas ni. Ya, ini untuk Dewan Rakyat, Datuk Speaker. Ini untuk kelancaran Dewan Rakyat. Kita nak bahas bajet ke tak nak bajet bahas? Datuk Speaker, pada minggu lepas saya telah menghantar satu surat kepada Datuk Speaker untuk membuat satu ruling mengenai jawapan yang telah saya terima daripada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya. Yang saya pertikaikan adalah data yang telah diberikan dalam jawapan tersebut. Saya dah minta penjelasan. Saya tunggu penjelasan. Datuk Speaker, hasrat saya ini adalah sebagai, ia digunakan sebagai iktibar. Memandangkan setiap kementerian kalau diberikan 20 minit, apa jaminan data yang mereka berikan kepada kita ni betul atau tidak? This is the budget. Kalau jawapan untuk Q&A pun boleh kelentong sampai macam ni, mengenai isu wanita, keluarga, kanak-kanak, keganasan rumah tangga, jenayah seksual kanak-kanak, there is no transparency and accountability. Hormat. Minggu lepas, hari Selasa, hari Rabu, saya bagi surat pada Datuk Speaker. Yang Berhormat, tolong jangan sebut kelentong. Kita masih, itu perbalahan fakta. Yang Berhormat kata ada kekeliruan. Datuk Speaker, ia bukan perbalahan fakta. Ia adalah saya dah minta penjelasan. Kita tunggu dulu. Kenapa kita nak jam tekan? Kita Sebab tunggu. kalau tak ada ketelusan dalam jawapan yang diberikan dalam soalan lisan, apa jaminan kita akan dapat ketulusan jawapan yang diberikan oleh Kementerian untuk belanjawan? Kita tunggu penjelasan beliau. Kita tak boleh It is buat of grave conclusion. urgency, Datuk Speaker. Ia merupakan satu perkara yang amat mustahak. Saya dah baca Tak ada handset tu. Q&A, kita tak boleh tanya. Kalau hari itu saya dibenarkan, saya akan tanya kenapa jawapan ini tak konsisten. Kenapa ada satu kelopongan yang besar jawapan ini yang saya... Yang Berhormat ada tanya additional question itu hari 2. Kan? Bukan jawapan yang diberikan. Yang tu saya kena kira. Yang Berhormat boleh tanya pada waktu tu. Sebelum Tapi tak Yang apalah, Berhormat Menteri tak apa. Yang Berhormat Menteri Yang pun Berhormat. ada. Yang Berhormat tak faham. Apabila disuruh saya membuat sesuatu ketetapan bahawa sesuatu jawapan itu mengelirukan, maka saya perlu membuat conclusion, ya, ketetapan bahawa apa yang dikatakan itu mengelirukan. Itu berkait rapat dengan kenyataan fakta. Jadi saya perlu melihat kepada faktanya dahulu. Baik. Saya tak boleh kata terus keliru. Saya Kan? harap Datuk Speaker akan membuat satu keputusan Saya yang dah minta- baik saya dah minta penjelasan. untuk Kita tunggu. kesejahteraan kami di Dewan Rakyat, terutama sekali yang telah bertanyakan soalan kepada pihak Menteri. Ya, Terima kita kasih. tunggu. Saya menanti Dua-dua, jawapan Yang Berhormat daripada Jurulatong dan Datuk Yang Berhormat Speaker. Batu Kawan sekali. Saya Ya. tunggu. Terima kasih. Ya. Silakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Sabah dan Sarawak. Terima kasih dan salam sejahtera kepada ahli yang berhormat. Terlebih dahulu saya ingin mengatakan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian untuk membahaskan kepala tajuk-tajuk di bawah Jabatan Perdana Menteri, khususnya perkara-perkara yang berkait terus dengan hal Sabah dan Sarawak. Saya akan merujuk terus kepada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli Kota Seberang, ahli Penampang, ahli Putatan, dan biarkan saya siapkan dulu ulasan-ulasan, dan jika ada masa nanti yang tiada bahas pada masa perbahasan, kita akan sentuh jika ada masa. Ataupun peringkat jawatan kuasa pun banyak lagi mulai minggu depan dan boleh dibangkitkan seterusnya. Perkara yang dibangkitkan adalah seperti fungsi dan peranan bahagian hal ihwal Sabah dan Sarawak di Jabatan Perdana Menteri, status masa pelaksanaan
21 perkara yang telah dibincangkan oleh jawatan kuasa khas Kabinet untuk menyimak pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 yang dilaksanakan di bawah kerajaan lebih dahulu. Juga sama ada kerajaan bercadang untuk meneruskan dengan pindahan kepada perkara artikel 1/2 Perlembagaan Malaysia, dan juga adakah pihak kerajaan bercadang untuk mendedahkan kepada umum kandungan laporan jawatan kuasa Kabinet oleh pihak kerajaan yang lalu. Tuan dan Puan, usaha-usaha untuk menyimak pelaksanaan perjanjian Malaysia 63 yaitu MA 63 telah dimulakan semenjak tahun 2016 lagi di bawah pentadbiran mantan Perdana Menteri yang ke-6 yaitu Yang Berhormat Pekan, melalui penubuhan jawatan kuasa pemandu pelaksanaan Devolution of Authority. Pada tahun 2016, satu perjumpaan telah diadakan di antara Perdana Menteri IAB, Perdana Menteri yang ke-6 dan IAB Ketua Menteri Sarawak pada waktu itu, yang telah diadakan untuk membincangkan tuntutan kerajaan negeri Sarawak di bawah pelaksanaan devolution of power, di mana beberapa keputusan dasar dan telah dipersetujui untuk dilaksanakan. Antara perkara-perkara yang telah disetujui adalah menyentuh mengenai isu-isu seperti kuasa pendakwaan, pengubahan undang-undang baru berkenaan dengan negeri Sarawak, penurunan kuasa ataupun delegation power untuk perkhidmatan pendidikan, kesihatan dan alam sekitar dan projek pembangunan di Sarawak. Ikuran daripada perbincangan yang diadakan di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri Sarawak berhubung dengan devolution of power tersebut, Jemaah Menteri pada 11 Mei 2016 telah setuju untuk melaksanakan devolution authority kepada kerajaan negeri Sabah dan negeri Sarawak, dilaksanakan pandukan kepada hak-hak serta kuasa otonomi yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan kepada negeri-negeri. Terdapat 8 perkara telah dibincangkan di bawah jawatan kuasa Devolution Authority. Daripada jumlah tersebut, 3 telah diselesaikan, yaitu dasar kewangan, peruntukan kuasa perlisinan import dan ekspor kayu dan produk kayu, pengalihan gas di Sarawak, pelepasan tanah yang direserve bagi maksud persekutuan. Manakala baki 5 lagi perkara yang telah tidak dapat dimuktamadkan kerana Parlimen dibubar 7 April 2018 untuk memberi laluan kepada pilihan raya pada masa itu. Baki 5 perkara ialah kewangan, kajian semula pemberian khas, duty stamp tanah dan hasil daripada tanah, kuasa elektrik dan pengagihan gas bagi negeri Sabah, cari gali minyak dan pelumbungan, Akta Laut 2012 yaitu Akta 750. Saya sentuh ini kerana kita akan masuk ke dalam kawasan seterusnya, yaitu seterusnya Jemaah Menteri Kerajaan PH pada 5 September 2018 telah menubuh satu jawatan kuasa khas Kabinet untuk menyimak pelaksanaan MA 63. Jawatan kuasa Kabinet untuk menyimak pelaksanaan perjanjian Malaysia adalah dipengerusikan oleh Perdana Menteri yang ke-7, itu Yang Berhormat Langkawi,
dianggotai oleh Ketua Menteri Sarawak yang berhormat Ketua Menteri Sabah, Menteri-Menteri Persekutuan, pegawai-pegawai tertinggi Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta ahli-ahli akademik. Jawatan Kuasa MA63 ini telah mesyuarat 5 kali, yaitu tahun 2018, Mac 2019, 17 Mei 2019, 23 Julai 2019, yang terakhir pada November 18 November 2019. Di bawah jawatan kuasa ini sebanyak dengan sungguh-sungguh 21 perkara tuntutan telah dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak untuk dikaji, untuk disimak dan dibincangkan. Sebahagian daripada tuntutan yang dikemukakan tersebut adalah merupakan perkara-perkara yang telah dibincang oleh kerajaan BN terdahulu, tapi belum lagi diselesaikan pada masa tersebut. Daripada 21 tuntutan yang telah dikemukakan, sebanyak 17 perkara telah dibincang dan mendapat persetujuan bersama untuk diselesaikan secepat mungkin. Bukan diselesaikan ataupun siap diselesaikan, karena dia perlu ada yang memerlukan perundangan, ada yang perlu regulation change, tapi dipersetujui untuk diselesaikan cepat-cepat. Okey, ya, Menteri, boleh minta penjelasan? Boleh minta penjelasan. Tunggu dulu. Daripada 17 perkara tersebut Menteri, pula, boleh minta penjelasan? sebanyak 3 perkara dianggap selesai sepenuhnya. Manakala 14 perkara lagi memerlukan tindakan lanjut untuk dilaksanakan. Ya, Menteri. Minta penjelasan. Penjelasan boleh? Saya selesaikan dulu, jawab dulu kepada mereka yang telah bertanya. Yang berhormat Dr. Kinabalu, saya tengok belum berucap lagi. Bandar Kuching juga. Nanti kalau pada masa penghujung, saya cuba Tuan yang dipertua. Boleh Bandar Kuching. Tiga perkara yang dianggap selesai sepenuhnya dan tidak memerlukan tindakan susulan ialah tuntutan duty ekspor balak hasil hutan di Sabah, pentadbiran Pulau Sipadan dan ligitan di negeri Sabah, dan yang ketiga isu pertanian dan perhutanan. Pula 14 perkara yang telah dianggap dalam penyelesaian, bukan selesai tapi dalam penyelesaian dan memerlukan tindakan susulan, dan saya senaraikan untuk rekod of the House. Satu, pengedaran gas LPG negeri Sarawak dan penyerahan kuasa kawal selia Sabah elektrik dan gas di Sabah negeri Sabah. Pelaksanaan kerja raya persekutuan di negeri Sabah dan Sarawak, tenaga buruh di negeri Sarawak dan Sabah. Ini sebagai contoh misalnya belum dapat diselesaikan karena perlu perubahan undang-undang. Okey. Tapi dipersetujui untuk diurus. Okey. Yang berhormat Kota Kinabalu, saya tahu kamu dalam newspaper mengatakan kami sudah selesaikan 21. Manalah, tiada 3 saja. Yang lain itu in principle we agree to solve. Okey, dan itu untuk undang-undang itu dua regulasi. Nanti saya okey, boleh minta penjelasan Bandar Kuching. Tenaga buruh di Sarawak, kuasa negeri atas isu kesihatan di negeri Sabah dan Sarawak, obligasi kewangan persekutuan di bawah sinarai bersama perlembagaan persekutuan, simakan semula pemberian khas, penangkapan ikan, perikanan laut dan muara, tanah diberi hak kepada persekutuan di negeri Sabah dan Sarawak, kuasa baki perundangan,
mengenai alam sekitar dan pelancongan, kuasa bagi perundangan mengenai alam sekitar dan pelancongan, perkara 112 Perlembagaan Persekutuan iaitu mengenai perjawatan, penurunan kuasa asal kepada Mahkamah Sabah dan Sarawak, bidang kuasa Hakim Besar Sabah dan Sarawak, autonomi pentadbiran Mahkamah Negeri Sabah dan Sarawak, dan pengalaman penghakiman Borneo Mahkamah Rayuan bagi mendengar kes di file di Borneo. So semua ini telah diperakui untuk perlu diadres untuk disolve, tapi belum dapat diputuskan sepenuhnya. Ke-13 pelantikan suruh jaya kehakiman di Borneo. 14 duty sistem yang dikenakan ke atas instrumen pemilihan charge penawaran tanah di Ordinan Tanah Sawah dan Sarawak, dan seterusnya. Ini saya katakan tadi 14 perkara ini belum pada masa kerajaan PH membuat memorandum untuk menghentikan kabinet komite yang dulu, dan by first week of March sudah berubah kerajaan. So gantung di situ, dan saya akan katakan tadi what's happening the latest. Manakala 4 perkara lagi adalah masih di peringkat pembincangan lanjut di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan Yang Amat Ketua Menteri Sabah masih lagi belum dibincangkan, karena keputusan pada waktu itu pada masa PH ialah disalih royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah 202, Akta 705 itu, dan hak negeri ke atas belantara benua. Ini 4 PH punya Perdana Menteri pada waktu itu dan Ketua Menteri Sabah dan Sarawak memutuskan don't touch this first, we need to sit down dulu. So begitu sebenarnya yang telah terjadi di situ. So seterusnya namun walaupun banyak yang gantung karena saya katakan 14 itu setuju untuk diselesaikan, tetapi belum ada tindakan susulan oleh karena memerlukan susulan tindakan dari segi perundangan, dari segi regulation. Then COVID come into the thing semenjak March, maka memang banyak yang tergantung. Namun terusnya di bawah kerajaan PN, Yang Amat Perdana Menteri telah memulakan at least in the case of Sarawak to address perihal royalty belum, tapi perihal gas, dan sebagian banyak yang melalui perbincangan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Menteri Kanan Fadilah dan Sarawak, dan mereka telah mencapai not all yet, tetapi dapat advance very high, including matters on pricing dan so forth. So it's not that Menteri, boleh saya tanya soalan? Boleh minta penjelasan. Kota Belud. Saya mau address dulu kepada mereka yang telah membahaskan perkara ini. Kalau ada masa, I beri kepada Yang Berhormat. Okay, thank you. So, setelah bincang ini dan baru-baru ini, just 2 minggu yang lalu, Negeri Sabah telah memberi signal kepada kerajaan pusat to address the issue of gas untuk Sabah menggunakan approach yang telah digunakan oleh federal untuk menyelesaikan perkara ini dengan Sarawak.
So, namun ini belum lagi secara rasmi apa ini kita berbincang dengan Perdana Menteri 2 hari yang lalu, dan perkara ini akan dibincang dalam mesyuarat majlis, dan ini yang saya mau secara rasmi di Dewan ini. Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa satu jawatan kuasa ataupun majlis khas telah ditubuhkan oleh Kerajaan Pusat, diumumkan pada 16 September pada masa di Sibu itu, dan mereka akan bermesyuarat pada Isnin minggu depan. Di perkara-perkara yang outstanding dan juga perkara. Baik saudara, sebentar tadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Jornity Ongkili sedang memberikan jawapan balas kepada soalan-soalan yang telah pun dibangkitkan ketika sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 atau Belanjawan 2021 peringkat dasar. Untuk makluman anda, jawapan daripada Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan untuk perbahasan RUU Belanjawan 2021 peringkat dasar akan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Susunan giliran menjawab dimulakan dengan Menteri-Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM, diikuti oleh MITI, kemudian Kementerian Pertahanan dan seterusnya adalah Kementerian Kerja Raya. Ini akan berlangsung hari ini dan juga esok serta pada hari Rabu. Saudara, sebelum sesi jawapan daripada Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan, telah pun berlangsung sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sebanyak 11 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Ini antara yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dewan dimaklumkan cadangan untuk menyambung semula projek pembinaan Jalan Lingkaran Tengah Seremban Negeri Sembilan akan dipertimbang untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Bandar Seremban. Sekiranya memenuhi keperluan teknikal untuk dibina, projek tersebut akan disenaraikan dalam Rolling Plan Rancangan Malaysia ke-12 atau RMK ke-12. Timbalan Menteri Kerja Raya memaklumkan kelulusannya bergantung kepada agensi pusat berdasarkan keutamaan keperluan dan juga kedudukan kewangan kerajaan. Projek pembinaan Jalan Lingkaran Tengah Seremban tidak diteruskan setelah siapnya fasa 3 bahagian 1. Cadangan menyelesaikan baki projek ini pernah diangkat kepada agensi pusat di bawah Rancangan Malaysia ke-11, Rolling Plan 1 dan 2 tetapi tidak diluluskan. Baik, Dewan turut dimaklumkan kerajaan buat masa ini tidak meluluskan permohonan memendekkan tempoh bebas cukai Pulau Pangkor daripada 48 jam kepada 24 jam. Ini kerana sekiranya ia dipertimbang untuk kelulusan, maka layanan sama harus diberikan kepada 3 pulau lain iaitu Labuan, Tioman dan juga Pulau Langkawi. Ahli-ahli yang berhormat turut dimaklumkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah mengadakan perbincangan dengan beberapa jenama syarikat franchise dalam usaha untuk membangunkan franchise mikro dan mampu bilik di negara ini. Kementerian juga dalam proses mengadakan kerjasama bersama beberapa institusi pembiayaan dan Persatuan Franchise Malaysia MFA dalam merealisasikan usaha tersebut. Saudara, banyak lagi intipati yang dikemukakan ketika sesi pertanyaan jawab lisan akan dikongsikan rakan saya Syamira Sufri dalam berita tengah hari pukul 1 petang nanti. 1 tengah hari nanti bersama dengan kami nanti pukul 1 tengah hari untuk mendapatkan lebih banyak informasi persidangan Dewan Rakyat hari ini. Kita jumpa esok langsung dari Parlimen akan bermula pukul 10 pagi. Saya Andi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.